وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. أما بعد. Yang berbahagia Profesor Dr. Haji Ismail Ahmad, Rektor UiTM Cawangan Johor, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Alhamdulillah, summa alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dapat sekali lagi kita teruskan kuliah hadis menggunakan kitab ringkasan Riyadhus Salihin ataupun nama asalnya adalah Tahdzibun Nufus fi Tartibid Durus yang dikarang oleh Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tajuk yang kita nak bincangkan pada tengah hari ini adalah kesinambungan, sambungan daripada siri yang sebelum ini. Sebelum ini kita tangguhkan ya 2 minggu yang lepas untuk kita berbincang mengenai Zulhijjah dan Aidul Adha. Maka pada minggu ini kita sambung kembali bab yang ke-17, sifat hati dan lisan yang terpuji serta tercela. Ini tajuk besarnya dan subtopiknya kita masih lagi dalam persoalan larangan menghasut, mengadu domba. Saya istilahkan dengan gosip. Ya, ini yang lebih sesuai lah. Mengumpat dan mendengarnya. Celaan bagi orang yang bermuka-muka. Jadi topik ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita telah bincangkan sehingga hadis yang ketiga, yang keempat. Ya, hadis yang keempat. Dalam kitab kita, hadis yang keempat ni sehingga muka surat yang Sekejap Okey, sehingga muka surat yang ke-418. Ya. Jadi insya-Allah pada tengah hari ini kita nak kita dah bincang sehingga hadis yang ketiga, maaf ya. Okey, jadi pada tengah hari ini kita akan sambung dengan hadis yang keempat, iaitu muka surat 417. Yang ada kitab lah. Yang tak ada buku ni boleh kita rujuk kepada slide. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebelum kita bincang kepada hadis yang keempat, ya, saya nak bawakan 2 hadis terlebih dahulu. Baik. Hadis yang pertama adalah
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim yang berbunyi wa an Abi Bakrin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iaitu hadis ini daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda fi khutbatihi yaumin nahri bimina fi hajjatil wada'. Ya, jadi di mukadimah yang kita nak sampaikan pada tengah hari ini adalah mengenai khutbah yang Nabi sampaikan ketika mana Nabi melakukan haji wada' semasa baginda dan para sahabat berada di Mina. Okay, saya ambil petikan, petikan daripada khutbah Nabi semasa Nabi berada di Mina. Ini kita masih lagi berada dalam bulan Zulhijjah. Hari ini kita berada pada 18 Zulhijjah. Kita cuba menghayati khutbah tersebut. Petikan khutbah. Apa sabda Nabi? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal ballaghtu. Saya hanya nak fokus kepada ucapan Nabi di bahagian ini. Ada panjang khutbah Nabi. Baik, sebab dia berkaitan dengan topik kita dan dia berkaitan dengan bulan Zulhijjah. Nabi berkhutbah, inna dima'akum, sesungguhnya darah kamu, wa amwalakum, harta kamu, wa a'radakum, dan kehormatan diri kamu. Ada 3 perkara Nabi sebut. Yang pertama, inna dima'akum, dam. Dam ni maksudnya diri manusia. Diri manusia, harta manusia dan kehormatan manusia. Maksudnya umat Islam. 3 perkara ini Nabi sebut, haram diganggu. Haramun alaikum, tak boleh diganggu, sebagaimana haramnya harimu ini di bulan kamu ini dan di negeri kamu ini. Jadi Nabi sebut semasa haji wada', diri manusia tak boleh diganggu, harta manusia tidak boleh diganggu, kehormatan manusia tidak boleh diganggu. Di antara bentuk gangguan yang berlaku adalah melalui, kita kata hari ini, mengumpat. Termasuk juga dalam gosip yang tajuk kita bincang pada hari ini. Maka perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang bila kita merujuk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di penghujung hadis itu Nabi sebut, ala hal ballaghtu, bukankah aku telah menyampaikannya. Jadi maksudnya kita nak tegaskan sekali lagi bahawa perbuatan ghibah, perbuatan mengumpat, perbuatan
kita sebut hari itu gosip adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Baik. Hadis yang kedua. Ya, saya nak sampaikan sebagai mukadimah hadis yang kedua. Hadis yang kedua berbunyi wa an Anas radhiyallahu anhu qala, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lamma urija bi marartu biqaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Nabi sebut, Nabi ceritakan bahawa ketika mana urija, ketika mana aku dimi'rajkan. Maksudnya Nabi menceritakan apa yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi semasa peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi sebut semasa Nabi dimi'rajkan, marartu biqaumin, Nabi melalui, melewati satu kaum, lahum azfarun min nuhasin, yang mana kaum ini mempunyai kuku, azfar, kuku, min nuhasin, yang mana kuku mereka ini adalah daripada tembaga. Nabi cerita peristiwa yang kita kena beriman, kita kena yakin. Dan ini akan berlaku pada hari akhirat kelak. Nabi sebut ada satu kaum yang mana kaum ini mempunyai kuku mereka daripada tembaga. Baik. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Maka kaum ini menggunakan kuku mereka itu untuk yakhmishun, mencakar muka dan dada mereka. Dia ambil kuku yang panjang itu, yang dia buat daripada tembaga ini, cakar muka, cakar bahagian dada. Faqultu, maka Anas bin Malik telah bertanya kepada Nabi. Faqultu, maaf maka Jibril bertanya kepada Nabi. Maka Nabi bertanya kepada Jibril. Sebab Nabi dan Jibril yang melalui tempat tersebut semasa Isra. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril? Wahai Jibril, siapa mereka ini? Qala, maka Jibril menjawab, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas. Inilah kumpulan manusia yang memakan daging manusia, wa yaqa'una fi a'radihim, dan yang mengganggu kehormatan manusia. Maksud mengganggu kehormatan dekat sini adalah mengumpat, bergosip, ataupun bahasa yang digunakan dalam kebanyakan buku, mengunjing. Maka orang yang suka mengumpat, orang yang suka bergosip, orang yang suka mengunjing diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada semasa Nabi Isra dan Mi'raj. Mereka ini dipakaikan
kuku mereka ini diperbuat daripada tembaga dan mereka ini mencakar muka dan dada masing-masing. Wal'iyazu billah min zalik. Itu sebagai muqaddimah kuliah kita pada tengah hari ini. Baik. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kita masuk sambungan hadis yang keempat. Ya, sambungan hadis yang keempat. Baik, hadis yang keempat ataupun hadis yang ke-1542 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang keempat berbunyi, kita baca dia punya teks dulu ataupun matan hadis ini. Wa an Abi Muhammad ibn Zaid anna nasan qalu li jaddihi Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma inna nadkhulu ala salatinina فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, baik. Kita lihat kepada terjemahan. Baik. Hadis ini telah pun diceritakan, diriwayatkan daripada Muhammad bin Zaid. Siapa Muhammad bin Zaid? Ya, dia adalah cucu kepada Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amru. Ini bukan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, bukan ya. Abdullah bin Amru bin Al-As. Ya, baik. Yang mana kata beliau? Sekumpulan manusia telah berkata kepada datuknya Abdullah bin Amru. Ya, jadi yang meriwayatkan hadis ni adalah Muhammad bin Zaid, iaitu cucu kepada Abdullah bin Amru. Abdullah bin Amru adalah sahabat Nabi. Baik. Ya. Maka apa ni kata mereka, iaitu kata orang ramai yang pergi jumpa kepada Abdullah bin Umar ini, sesungguhnya kami telah masuk menemui para penguasa kami. Salatin, maksudnya pemerintah. Ataupun kalau kita hari ini di peringkat jabatan, di peringkat sebuah organisasi, pergi jumpa dengan bos. Lalu kami katakan kepada mereka sesuatu yang berlainan dengan apa yang kami katakan apabila selesai menemui mereka. Maksudnya sekumpulan manusia ini, sekumpulan penduduk pada waktu itu pergi jumpa dengan Abdullah bin Umar dan mereka bertanya, apabila kami pergi jumpa dengan pemimpin kami, maka kami kata sekian, kami kata betul. Tapi bila selesai daripada perjumpaan, selesai mesyuarat, bila keluar, kami kata sebaliknya. Yang ini berlaku tak di zaman kita hari ini? Konteks bila berjumpa dengan ketua,
Dalam organisasi jumpa dengan bos. Di peringkat masyarakat jumpa dengan ketua-ketua masyarakat. Di peringkat negara jumpa dengan pemimpin negara. Kita kata ya, 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 setuju, setuju sebagainya. Tapi bila keluar kita kata lain pula. Ya, maka beliau yakni Abdullah bin Amru berkata, sesungguhnya kami telah menganggap perkara sedemikian sebagai nifaq di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Jadi kita tengok dekat sini bahawa hadis ini ini menjelaskan kepada manusia, menjelaskan kepada kita bahawa bahayanya lidah ataupun dia sebut dekat sini sebagai lidah yang bercabang. Satu masa dekat satu tempat dia kata lain, apabila dia pergi ke satu tempat yang lain pula dia berkata sebaliknya. Di dalam Islam sepatutnya kita mestilah satu je. Kalau itulah pandangan kita, itulah yang kita kata, dekat tempat lain pun itu. Bukan pergi tempat ni kita kata macam tu ikut orang tu. Kemudian bila keluar pergi tempat lain pula kita ikut pula orang lain. Ini disebut sebagai bahayanya lisan. Sebab dia tidak menjaga. Dan perbuatan ini adalah dianggap sebagai perbuatan munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena berhati-hati dalam persoalan ini. Okey, baik. Itu yang pertama, hadis yang pertama. Hadis yang kedua pada tengah hari ini adalah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibatu qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala dhikruka akhaka bima yakrahu qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, cuba kita lihat maksud hadis ini. Iaitu hadis yang hadis yang kelima. Iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kalian tahu apa itu mengumpat? Apakah yang dikatakan dengan ghibah? Ghibah. Istilah kita pakai ghibah. Apakah ghibah? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ni tuan-tuan, ni adab yang diamalkan oleh para sahabat. Apabila Nabi SAW bertanya soalan, maka mereka merendah diri. Dan mereka kata Allah dan Rasul yang lebih tahu. Adab seseorang dengan Rasulullah SAW. Maka baginda SAW bersabda, ghibah itu iaitu kamu menyebutkan sesuatu tentang saudara kamu
yang tidak disukainya. Nah, itulah maksud ghibah. Kita cerita sesuatu waktu orang tu tak ada. Kita cerita kepada orang lain sesuatu perkara yang mana kalau orang tersebut dengar, dia memang tak suka. Ini namanya ghibah. Baik. Bila Nabi sebut macam tu, ada seorang sahabat bertanya, apa pendapat tuan jika apa yang saya sebutkan itu memang ada pada dia? Ha, yang disebutkan tu memang ada pada orang itu. Katakanlah A, dia sebut tentang C kepada B. Yang dia sebut tentang C tu memang ada. Memang betul-betul ada. Kan? Dia cerita pada B. Maka Nabi menjawab, jika apa yang kamu sebutkan itu ada padanya, maka kamu telah mengumpatnya. Sebab sebut benda tu ada ke tak ada, asalkan perkara itu tidak disukai oleh C. Seseorang yang cerita tentang C kepada B. Sama ada benda tu benar ke tak benar, kalau C dengar, dia memang tak suka. Kan? Itu namanya ghibah. Kalau benda tu ada padanya pun, maka dia tetap disebut sebagai mengumpat. Jika apa yang kamu sebutkan itu tidak ada padanya, maka kamu telah melontarkan suatu tuduhan dusta ataupun disebut sebagai buhtan. Ya, kalau kita cerita tentang C kepada B, yang dicerita itu memang tak ada pun, sengaja kita buat cerita, itu namanya buhtan, melontarkan suatu tuduhan. Jadi dalam hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita dapat lihat bahawa hadis ini memberikan perbezaan, penjelasan makna di antara ghibah dan buhtan. Ghibah maksudnya cerita sesuatu yang orang yang kita ceritakan tu dia memang tak suka bila dia dengar, sekalipun perkara yang betul. Dan buhtan ni cerita sesuatu yang memang orang yang kita ceritakan tu dia memang tak suka, dan perkara itu perkara yang tidak betul, perbuatan perkara yang dusta. Itu namanya buhtan. Dan kedua-dua perkara ini berasal daripada kejahatan lidah. Sebab tu dalam Islam, Islam suruh kita supaya jaga lidah. Ya, selalu saya sebut, hari ini kita dah tak banyak bercakap, tapi kita menggunakan tangan melalui media sosial, menulis benda-benda yang tidak sepatutnya. Ya, selain daripada lidah, hari ini dah tak ramai orang bercakap, kan? Ada juga yang bercakap hari ini dia buat video, kan? Duduk tak ada kerja nak cari konten, konten kepada media sosial, sama ada WhatsApp ke FB ke, cari konten, buatlah walaupun 1 minit 2 minit, buat cerita yang bukan-bukan menggunakan lidah. Satu. Dan satu lagi, dia tak gunakan video, tapi dia menggunakan jari menulis perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Maka dalam konteks hari ini, yang Nabi sebut adalah jangan menggunakan lidah untuk melakukan perkara yang dilarang. Tengok hari ini media sosial, kan, asal boleh bercakap, nak bercakap saja. Allahu Akbar. Bacakan, renungkan
hadis ini. Dan relatekan dengan hadis yang muqaddimah yang kedua yang saya sebut tadi, hadis yang kedua daripada Anas bin Malik. Nabi kata di hari akhirat Nabi diperlihatkan semasa peristiwa Mi'raj, kumpulan yang kukunya daripada tembaga mencakar muka dan dada. Siapakah? Inilah kumpulannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena berhati-hati. Kadang-kadang dalam waktu kerja di pejabat, kerja PDPR dekat rumah, BDR dekat rumah, tak ada kerja, buat perkara-perkara yang macam ni. Wal'iyadzubillah min zalik. Dia punya alasan nak cari konten. Sebab apa? Nak ramai orang like. Cari follow. Bila kita meninggal dunia kelak, dalam dunia, ada tak orang yang like, yang follow tu nak tolong? Tuan-tuan dan puan-puan, kena tengok fikir dalam persoalan macam tu. Ya? Dekat kita ada follower, dapat 100,000 like, 200,000 like. Bila meninggal dunia, adakah yang 200,000 itu boleh bantu kita? Kalau 200,000 itu boleh doakan kepada kita, minta doa kepada Allah untuk kebaikan kita, alhamdulillah. Tapi kalau sekadar waktu sekarang sahaja ramai, nanti bila mati sendiri berjumpa dengan Allah Ta'ala, ini bahaya besar kepada manusia. Baik, selesai hadis yang kedua. Kita masuk kepada hadis yang ketiga ataupun hadis yang keenam pada pagi ini, pada tengah hari ini. Baik, hadis yang keenam adalah hadis yang sangat menarik. Tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang sangat menarik. Baik, kita lihat hadis yang keenam. Ya, muka surat hadis yang keenam, muka surat 418. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Itban bin Malik radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang panjang. Qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli faqala rajulun aina Malik ibnu Dukhash atau ibnu Dukhshun. Faqala rajulun dzalika munafiqun la yuhibbu Allah wa rasulahu. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la taqul dzalika ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah wa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Baik, kita baca terjemahan dulu. Maksudnya, Nabi SAW bangun untuk mendirikan solat. Dia bukan bangun ya, nanti kita cerita nanti. Lalu seorang lelaki bertanya, di manakah Malik bin Dukhshun? Seorang menjawab, dia itu munafik. Dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW bersabda, janganlah kamu mengatakan seperti itu. Tidakkah kamu telah menyaksikan bahawa dia telah berkata, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dengan menginginkan keredaan Allah melaluinya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah,
bertujuan menuntut keredaan Allah melaluinya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hadis ni saya nak jelaskan keseluruhannya supaya kita faham ya, hadis ini dengan betul. Baik, di dalam kitab riwayat Imam Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari, iaitu dalam kitab Bab Al-Masajid fil Buyut. Imam Al-Bukhari ni dia tulis Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ni ada satu bab namanya bab solat. Dalam bab solat ada satu subtopik yang namanya bab Al-Masajid fil Buyut. Tempat masjid ni di rumah. Maka hadis tu macam ni tuan-tuan. Okey. Kita mula daripada awal supaya kita faham hadis ni. Baik. Dia punya kisah macam ni. Sahabat Nabi yang bernama Itban bin Malik. Ni cerita tentang seorang sahabat yang bernama Itban bin Malik. Okay, so kata Itban bin Malik. Siapa Itban bin Malik ini? Dia adalah seorang Ansar dan dia merupakan salah seorang sahabat yang menyertai peperangan Badar. Kita kena faham, kita kena jelas bahawa sahabat yang terlibat dalam perang Badar ini adalah antara golongan sahabat yang paling mulia. Sahabat ni ada ranking dia. Ranking dia yang pertama adalah 10 orang yang dijamin syurga. Kemudian ranking yang kedua adalah sahabat Nabi yang terlibat dalam peperangan Badar. 313 orang tu. Ini sahabat yang ranking nombor 1. Baik, salah seorangnya adalah Itban bin Malik. Baik tuan-tuan. Ya. Saya tengok ruangan chat sekejap. Kalau ada soalan ke apa ke, minta maaf ya. Okey, baik. Kata Itban bin Malik, dia kata dia telah berjumpa dengan Nabi SAW. Suatu hari Itban ni pergi jumpa dengan Nabi SAW. Bila dia jumpa dengan Nabi SAW, maka dia kata, Qad ankartu basari wa ana usalli liqaumi. Dia kata, wahai Rasulullah, dia kata mata saya ni dah makin tak nampak. Ankartu basari. Saya punya mata ni dah tak nampak. Sedangkan saya ni adalah imam kepada masyarakat di tempat saya. Dia duduk di satu kampung, dia jadi imam di kampung tu. Dan mata dia dah tak nampak. Dan kata Itban, apabila hujan turun, فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي. Bila hujan turun dengan lebat, maka ada satu lembah, tempat di antara rumah dia dengan masjid. Dan lembah ni bila hujan turun, airnya bertakung. Bila air bertakung, dia tak boleh nak menyeberangi untuk pergi ke masjid. Sebab mata dia dah kurang nampak, tak jelas. Dia tak boleh dah nak pergi masjid, nak jadi imam. Maka dia minta kepada Nabi SAW untuk datang ke rumahnya. Nabi datang ke rumah dia, nak minta Nabi supaya sembahyang dulu di rumah dia.
Lepas tu nak jadikan rumahnya sebagai tempat sembahyang bila musim hujan. Dia tak boleh pergi masjid, maka dijadikan rumahnya sebagai tempat sembahyang. Ni kisah dia ni kat sini. Maka bila Itban bin Malik minta macam tu kepada Nabi, maka Nabi kata apa? Sa'af'alu insya-Allah. Ini ucapan Nabi dalam riwayat Bukhari. Sa'af'alu insya-Allah. Maka kata Nabi, saya akan datang insya-Allah. Nabi tak pernah tinggal insya-Allah. Kita hari ni bila cakap dengan kawan-kawan, kan, cakap dengan bos sebagainya, okey bos, beres. Boleh ke macam tu? Kan? Beres kan? Nabi SAW seorang Nabi. Sahabat minta kepada Nabi, kan? Ya? Sahabat propose kepada Nabi, minta Nabi datang rumah, sembahyang dekat rumah dia, supaya nanti kalau dia tak menjadi imam di masjid, sebab hujan turun dengan lebat, dia boleh sembahyang dekat rumah dia, orang ramai datang rumah dia, sembahyang di rumah dia. Nabi jawab, Sa'af'alu, saya akan datang, insya-Allah. Kita yang bukan Nabi ni tak ada ucapan insya-Allah. Ini pelik tuan-tuan dalam kehidupan kita. Jadi ini satu pengajaran bila baca hadis ni. Baik, selepas itu tuan-tuan dan puan-puan, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, maka Nabi SAW pada besok hari, maka Nabi pun pergi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar ke rumah Itban bin Malik. Hari ini sahabat Nabi Itban, dia jumpa Nabi, besok Nabi dan Abu Bakar pergi ke rumah beliau. Maka apabila Nabi sampai di rumah Itban, fasta'zana Rasulullah. Nabi bagi salam, Nabi minta izin. Nabi minta izin untuk masuk. Fa'adhintu lahu. Maka Itban pun mengizinkan Nabi masuk. Ini satu lagi akhlak ditunjukkan oleh Nabi. Falam yajlis hatta dakhala al-bait. Maka Nabi bila masuk dalam rumah Itban, Nabi tak duduk. Tak terus duduk. Qala, sebaliknya Nabi berkata kepada Itban, aina tuhibbu an usalliya min baitika. Nabi selesaikan objektif dia, pergi ke rumah, tujuannya. Maka Nabi tanya Itban, kamu nak suruh ataupun di mana tempat yang kamu nak minta aku sembahyang dalam rumah kamu ini? Sebab Itban jumpa Nabi, minta Nabi datang rumah dia, sembahyang dalam rumah dia. Bila Nabi sampai, maka Nabi tanya, okay, kamu nak minta aku sembahyang di mana? Qala fa asyartu lahu ila nahiyatin minal bait. Maka Itban pun menunjukkan satu sudut untuk Rasulullah solat di situ. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbara. Maka Nabi pun pergi ke sudut itu dan Nabi pun sembahyang. Jadi qama dekat sini, kalau tengok dalam kitab kita, dia terjemahkan Nabi bangun. Bukan Nabi bangun, sebab Nabi belum duduk lagi. Sebab tu kalau kita nak terjemah, kena tengok konteks sebenarnya. Jadi kat sini maksudnya bukan maksud bangun. Maksudnya qama ni, lalu Nabi pun mendirikan solat di sudut tersebut. Fakabbara, lalu Nabi pun bertakbir. Bila Nabi bertakbir, para sahabat yang lain yang ikut
turut sama-sama buat saf dan sembahyang dengan Nabi 2 rakaat. Nabi sembahyang di rumah Itban, sembahyang sunat 2 rakaat. Baik. Summa sallama. Kemudian lepas selesai Nabi salam sebagainya, Nabi bagi salam sebagainya, maka ya, Nabi telah wahabasnahu. Ya, maka para sahabat, kita kata tahan Nabi. Jangan balik dulu ya Rasulullah. Bila tahan ni, maka Nabi telah dihidangkan dengan makanan, dengan jamuan yang dibuat. Semasa dihidangkan dengan jamuan inilah, ya, orang ramai mula datang. Penduduk kampung mula datang ke rumah Itban. Sebab mereka dapat tahu bahawa Nabi sekarang ni berada di rumah Itban. Maka penduduk kampung pun datang ke rumah Itban. Ya, maka bila ramai-ramai datang itu, dia berlakulah soalan ini. Bila ramai-ramai datang ni, maka ada seorang bertanya, di manakah Malik bin Ad-Duhsyun? Sebab orang ramai bila kumpul ni tengok-tengok tak ada Malik bin Ad-Duhsyun. Maka orang tanya, mana pergi Malik ni? Bila ada orang tanya mana pergi Malik ni, orang lain pula jawab. Orang lain pula jawab, dia kata Malik tu orang munafik. Dia tak cinta Allah, tak cinta Rasul. Sebab kalau orang yang bukan munafik, dia tahu Nabi datang rumah Itban, mesti dia akan datang. Kita semua ni satu kampung dah ada kat rumah Itban ni. Tapi Malik tak ada. Ya? Maka orang lain pula dia tambah lagi perisa, dia kata dia tu orang munafik. Inilah yang dikatakan sebagai ribah. Kan? Jadi kalau Malik dengar ni, dia memang tak suka. Ini namanya ribah. Gosip, mengumpat, mengadu domba. Baik. Jadi bila dengar ni bila berlaku peristiwa ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tengok ya macam mana Nabi bagi nasihat. Ya, tak kan kata ilallah. Dan Allah untuknya. Ya, ini nasihat Nabi. Okey, ini nasihat yang Nabi berikan kepada para sahabat penduduk kampung yang kata Malik Ad-Duhsyun ini dia orang munafik. Jadi kita tuan-tuan dan puan-puan, kaum muslimin dan muslimat sekalian, bila berlaku peristiwa macam ni dekat kita, kan, janganlah kita tambah lagi perisa. Orang tu kata sekian kepada orang ni, kita pergi tambah lagi. Letak lagi Ajinomoto, letak lagi macam-macam, nak bagi sedap lagi, jangan. Kita lihat dekat hadis ni, yang mana Nabi bagi contoh, Nabi potong semua tu, Nabi bagi nasihat. Inilah suatu yang menjadi panduan dalam hidup kita. Sebab tu penting bila kita baca macam ni. Ya? Kalau kita di pejabat contohnya, dalam urusan kerja, kan, tengah-tengah buat kerja ni kan, ada yang bercakap, bergosip.
Ada yang bercakap mengumpat. Kita boleh ingatkan tentang cerita yang berlaku kepada Malik Ad-Dukhshun ini. Penting hadis dijadikan rujukan panduan dalam hidup kita. Baik. Apa yang dikatakan dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah telah mengharamkan neraka. Jadi adakah maksud siapa yang kata la ilaha illallah maka dia tak masuk neraka? Kalau kita berdasarkan kepada zahir hadis, kan, siapa yang sebut la ilaha illallah maka dia tak akan masuk ke dalam neraka. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, saya tegaskan di sini, bila kita nak faham hadis, sesuatu hadis tu kena rujuk pandangan-pandangan yang diberikan oleh para ulama. Para ulama hadis menyatakan bahawa maksud orang yang mengatakan la ilaha illallah maka dia tak dia diharamkan masuk neraka ni, maksudnya adalah ai ala sabilil khuludi al muabbadi. Maksudnya dia tidak akan kekal di dalam neraka. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia sebut la ilaha illallah, tetapi apabila dia melakukan maksiat, melakukan dosa, maka dia tetap akan diazab oleh Allah Ta'ala. Tapi azab itu azab yang tidak kekal. Nanti dengan rahmat Allah, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Ini maksud ini. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah. Itu tafsiran yang perlu difahami. Sebab tu dalam memahami hadis, memahami Al-Quran, jangan kita menggunakan pemikiran sendiri. Cari dulu pandangan-pandangan yang dijelaskan oleh para ulama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apa pengajaran hadis ni? Yang pertama sekali adalah hadis ini menjelaskan mengenai haram perbuatan ghibah, mengumpat, gosip, mengunjing dan yang sewaktu dengannya. Dan yang kedua, semua amal soleh tidak akan bermanfaat melainkan apabila dilakukan untuk mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Baik, kita pergi kepada hadis yang terakhir dalam bab ini. InsyaAllah minggu depan kita masuk hadis yang bab yang baru. Hadis yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Ka'ab bin Malik dalam sebuah hadis yang panjang tentang kisah taubatnya. Hadis tu lagi panjang tuan-tuan, yang ketujuh ni. Ya? Yang ketujuh ni hadis lagi panjang. Jadi saya minta tuan-tuan rujuk kepada kitab Riyadhus Salihin untuk baca hadis tersebut. Cuma dia ambil dekat sini qit'ah ataupun petikan daripada hadis tu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk ma fa'ala Ka'b bin Malik faqala rajulun min bani Salimah ya Rasulullah habasahu burdahu wan nazaru fi itfaihi فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, kita ambil terjemahan dia. Nabi SAW
telah bersabda dalam keadaan baginda sedang duduk di tengah kerumunan para sahabat di Tabuk. Ni cerita peperangan Tabuk yang mana Ka'ab bin Malik dia tak pergi. Dia bukan tak nak pergi, tapi dia terlepas sebab dia ni bersifat relax lah. Akhirnya dia terlepas untuk pergi. Ya. Bila dia pergi ke tempat sahabat berkumpul, semua dah jalan dah. Dia nak pergi tapi tak, itulah sikap dia. Maka bila Nabi SAW dan para sahabat sampai di Tabuk ini dan Nabi duduk, sahabat mengerumuni Nabi, ya, maka Nabi tanya, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik sehingga dia tidak turut serta ke sini? Nabi tanya sahabat, sebab apa Ka'ab ni tak join, ya, dalam perang Tabuk ini? Maka seorang lelaki daripada Bani Salimah berkata, wahai Rasulullah, dia terhalang oleh pakaiannya yang cantik dan memandang ke arah dirinya, yakni kiasan kepada ujub. Lelaki tu jawab macam tu, kan? Dia buat satu gosip, satu spekulasi. Dia kata Rasulullah, sebenarnya Ka'ab ni tak datang sebab dia rasa, kan, dia sayang kepada pakaian dia rasa diri dia baik, dia tak nak datang. Dia sebut macam tu. Lalu Muaz bin Jabal berkata kepada orang tersebut, alangkah buruknya apa yang kamu katakan. Muaz membela Ka'ab bin Malik. Kata Muaz lagi, wahai Rasulullah, demi Allah, kami tidak mengetahui tentang diri Ka'ab melainkan perkara yang baik sahaja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diam. Sama juga dengan kita, tuan-tuan. Kita duduk dalam satu kawan-kawan kita, duduk sembang kan sebagainya, tiba-tiba ada seorang kawan ni cerita pasal cerita pasal benda tak elok tentang kawan seorang lagi. Dan kita faham kawan yang seorang lagi tu memang orang yang baik. Maka jadikan kisah ini sebagai tauladan. Muaz, dia potong terus apa yang dia sebut oleh lelaki tu. Dia kata, ya Rasulullah, kami kenal Ka'ab dan dia ni memang seorang yang suka buat perkara yang baik sahaja. Tengok macam mana pendirian, macam mana contoh yang ditunjukkan oleh Muaz bin Jabal. Sebab tu penting, ya, kita belajar, kita memahami hadis, ya, dalam bab berkenaan dengan tajuk ghibah ini. Jadi pengajarannya apa, tuan-tuan? Ya, pengajarannya dekat sini adalah, ya, tengok hujung hadis tu, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diam. Hujung hadis tu. Maka para ulama hadis menyatakan, ya, perbuatan Nabi diam itu adalah sebagai ikrar, pengakuan Nabi terhadap perbuatan Muaz mempertahankan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Yang mana Muaz bin Jabal dia tidak mahu terlibat dalam perbuatan mengumpat gosip terhadap Ka'ab bin Malik. Ini, tuan-tuan dan puan-puan, ya, yang boleh kita lihat, dan kisah yang panjang ini kita boleh lihat dalam hadis, ya, yang sepenuhnya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak rujuk, puan-puan boleh rujuk hadis ni sama ada dalam kitab, ya, hadis Riyadhus Salihin bab taubat, ataupun boleh rujuk dalam Sahih Al-Bukhari dalam kitab Al-Maghazi, ataupun rujuk dalam Sahih Muslim dalam kitab At-Taubah. Ya, saya rasa insya-Allah sampai di situ sahaja kuliah pada tengah hari ini, siri kuliah hadis. Kita masuk pada minggu depan insya-Allah, tuan-tuan, dalam tajuk sifat jujur.
amanah, dan buruknya berdusta, penyaksian palsu. Ini memang 100% berkaitan dengan nilai etika dan yang UiTM nak terapkan. AIDAT tu tuan-tuan, kita huraikan dalam huraikan berdasarkan kepada hadis Nabi. InsyaAllah kita bincang dalam kuliah yang akan datang. Baik. Saya tengok soalan. Kalau adalah soalan. Okey. Kak Rina kata suara terputus-putus. Yang lain-lain tak ada Kebelakangan ini beberapa tokoh agama menaik status kerana isu penceramah selebriti dengan salah laku. Identiti penceramah dirahsiakan dan mengundang persoalan dan perdebatan warganet. Bagi saya, ini pandangan peribadilah. Yang lebih baik adalah kalau kita dapati ada di kalangan sesama penceramah, ustaz, ustazah sebagainya lah, kan? Maka seeloknya tegur secara berdepan. Sebab sekarang ni ada satu jabatan yang namanya jabatan netizen. Jabatan netizen ni dia tak kisah, dia tak faham satu habuk pun. Yang penting dia nak bagi pendapat. Saya rasa yang sebaiknya lah, yang terbaik adalah kalau kita nak bagi teguran, pertama sekali faham bahawa manusia tak ada yang perfect. Jadi apabila ada berlaku mungkin kelemahan, salah sebagainya, kita kena mengakulah salah. Tak ada orang yang tepat. Dan bila kita bagi teguran, elakkan teguran secara umum. Eloknya adalah pergi direct, boleh telefon dia, message dia, WhatsApp dia, email dia, bagi teguran. Itu lebih harmoni. Saya tak menggalakkan dibincangkan dengan satu yang umum. Nanti boleh mengundang mengundang persoalan dan perdebatan. Bila berdebat ni macam-macam lah keluar. Lagi lebih buruk. Itu pandangan saya lah. Terus kepada orang tersebut. Wallahu a'lam. Baik, saya rasa itu saja untuk petengah hari ini. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan tentang sifat jujur dan buruknya dusta dan penyaksian palsu. Itu saja untuk tengah hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz.